أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut alhamdulillah, dan kita niat iktikaf supaya apabila kita berada dalam masjid ini kita dapat pahala berpanjangan, pahala iktikaf. Alhamdulillah, minggu-minggu yang lalu kita dah masuk bab balasan orang yang makan riba. Malam ni kita sambungan pada tajuk yang minggu yang lalu, balasan orang yang makan riba. Macam bosan je tengok. Minggu lepas makan riba dah. Minggu lepas ni makan riba dah. Minggu ni makan riba juga. Tak mau tukar tajuk ke? Tak tulis je dah. Pengarang awak mari kepada kita banyak ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kita bacalah. Kita ni bila kita mendengar ayat Al-Quran dan hadis, bila kita dengar ayat Al-Quran maka kita dapat pahala. Tu memang sahih dah. Tak? Duduk dalam masjid, menuntut tentang ilmu hukum hakam pula, banyak pahala lah sebenarnya. Hatta orang yang menuntut ilmu, dia ada mak ayah dalam alam barzakh. Orang yang menuntut ilmu, siapa orang tu? Kita lah, tak kira siapa pun. Kita AJK masjid ke, tak, ahli biasa ke, kan sebut AJK masjid dah, itu ada benda masjid, itu membayar ke. Orang tak seorang, orang tak beri jawatan kita nak lama dah, AJK pun tak boleh. Tak. Mari masjid lama dah, kita dari masjid lama lagi, masjid baru pula dah, kita tak boleh tarang jadi AJK orang ajak. Tak apalah. Sebab apa? Sebab nak mengimarahkan masjid ni tak kena tunggu jadi AJK. AJK pun tak mari. Betul tak? Bukan masjid ni lah. Bukan masjid ni. Masjid kampung lain. Tak? Silap-silap kalau buat culaan, hok mari AJK 5 orang. Betul tak? Ataupun AJK 4 orang, hok lain jemaah biasa lah. Gurau dah. Kan starting kan ngatuk dah tu. Tuk uluk. Berbalas sama dia je lah tu. Jadi dalam hadis Nabi sebut lagi kepada kita tentang yang minggu lalu kita baca, iaitu dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lain baginda bersabda, akan dilihat pada akhir zaman 4 perkara. Hak ni ending kita minggu lalu. Kita nak habis, kita nutup ni. Kalau siapa ingat lah. Sebab masing-masing nutup kan. Bila nutup ni ada buku, ada kalam, ada kitab. Tak? Mustamik mendengar, ni mari duduk dengar. Ingat malam esok ustaz lain pula. Kena habis awal malam ni. Nak habis awal. Nak kita tengok kereta. Dok ramai malam ni kita tengok kereta dah. Tunggu biga jalan.
Tak? Orang puan kata dah adik. Abang balik awal kan nak pergi bandar kata. Awal ada awal insya-Allah. Tak? Dokkan lah, start pukul 8.30 kita nak tembus. Tak mayang. Jalan pun tutup dah. Tak payah pergi apa. Orang Merdeka itu duduk beragak jauh mana daripada share Batu Buruk nak pergi Dino. Tak? Jalan. Nak pergi tengok orang kawak. Allah Akbar. Tuan-tuan. Masjid Terapung saya pergi baru ni maghrib. Saya kalau tak ada benda saya pergi raung masjid lah. Tak? Saya tengok dalam TV dia ditunjuk. Betul lah sebab kita ni wahai ngira, wahai berkira, betul tak? Kita wahai berkira. Bila tunjuk angka baru kita nampak. Betul tak? Orang sembahyang jemaah berapa pahala dia? Berapa? 27. Dua waktu jadi berapa? 27 tambah 27. 40. Cik jawab kali dah nak dengar. 24. 27. 54. 54. Saya dah ada matematik ni. 27 tambah 27 kalau 30 tak? 34. Betul lah 34. Bukan. 44. Gitu. 54. Kenapa dah pandai matematik? Okey, kalau sembahyang seorang dua waktu jadi berapa? Sembahyang seorang dua waktu jadi berapa? Dua nak? Dua. Kalau sembahyang jemaah dua waktu jadi berapa tadi? Ada dah jawapan kan? Ke salah lagi? Ambil kalkulator dekat. Agak-agak lah dapat membantu tak kita bila kita balik kepada Allah pada hari akhirat esok-esok dengan pahala yang kita sembahyang jemaah. Terbantu ke tak? Belum tentu terbantu. Betul tak? Belum tentu. Sebab tu lepas sembahyang maghrib kita sembahyang sunat pula. Bila orang bang kita sembahyang pula sunat sebelum isyak. Lepas tu sembahyang pula sunat lepas isyak. Mari subuh esok sembahyang sunat sebelum subuh. Sebelum lagi masuk waktu subuh sembahyang sunat fajar pula. Tak? Kan Nabi sebut orang paling kaya di dunia ini dia akan dapat pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar, seisi langit, seisi bumi, jauh lebih daripada itu. Sembahyang sunat sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Sunat fajar. Tapi tak nampak weh. Sebab dah ingat matematik dulu ni. Dak pandai matematik. Tak, matematik pandai, kerja accountant. Tak. Kalau bab benda lain tak apa lagi. Tapi kalau bab itu tak boleh, pandai kira. Tak. Maka apa yang kita buat ni kita tak tahu pun adakah mampu membantu kita di hari akhirat ataupun tidak. Tetapi dalam bab urusan dunia sebab kita nampak kita pergi kerja sebulan dapat sekian-sekian. Kita dak pergi dak dapat sekian-sekian. Jadi bab akhirat ni kena ukur dengan iman masing-masing lah. Begitu juga hadis. Apabila kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang macam dok masuk akal. Betul tak? Dok masuk akal kadang-kadang. Kita tengok bab tayamum. Saya suka bawa bab tayamum. Guru saya kalau saya belajar dulu, guru saya bawa contoh dia dalam bab tayamum. Orang musafir dia pakai khuf. Tahu tak khuf? Dia saruk tu, kulit. Dia boleh musafir dia tak payah buka. Bila dia nak tayamum, dia kena sapu atas ke bawah? Atas kalau orang belajar bab fiqh ni. Tak? Atas. Logik akal kita jalan mana gini ke gini? Ada orang jalan gini? Ada, cacat ada tau. Allah beri dia OKU, kelebihan ke dia. Tapi kita normal ni jalan gini Kita jerit ikut topok.
Ndak ya bahas pakai lipat kedok pakai kasut kedok. Kita nak bahas pasal tayamum tadi. Sapu atas ni. Kalau kita nak fikir logik akal kita tak, dengan bab Islam ni, masuk akal tak tayamum tu sapu ke atas? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Itu baru fiqh. Ni dalam bab hadis Nabi sebut. Kadang-kadang juga manusia boleh kufur kepada hadis. Dia beriman. Malam baru ni saya dengar satu ustaz mengajar, dia cerita di Masjid Kapur Nibong. Dia cerita waktu dia belajar, dia tua dah ustaz tu. Saya tak ingat nama apa. Tak ingat ke tak kenal dah. Tak. Dia cerita waktu dia duduk di Mesir dulu. Dia duduk di Mesir, dia belajar di nu. Waktu dia belajar, dia sewa rumah. Biasalah anak-anak pergi belajar kan. Kalau Malaysia kita bolehlah duduk dalam dalam 2 semester, 3 semester, lepas tu bagi budak baru lah pula, pelajar baru lah. Anak kita kena cari rumah sewa lah pula tak. Bila dia cerita, dia kata waktu dia duduk di Mesir, dia sewa satu rumah orang Arab ni. Bila dia nak bayar sewa, berkira dia tak cukup duit. Biasalah orang belajar, kalau siapa rajin belajar, anak pernah duduk kat luar, dia tahu kadang-kadang tak cukup pitih. Tak? Gaji ayah berapa? 6,000. 5,500 gaji ayah. Ujung bulan tu dah cukup dah. Sebelum ujung bulan, sebelum masuk gaji tu, siapa dah bil api, bil air, minyak, kereta, rumah. Betul tak? Anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3. Dah masuk 1 hari bulan, dia habis dah gaji. Tu tak saya sebut orang yang mengalami, dia angguk lah. Memang kita nampak orang kata besar. Besar kata ya. Besar kata sebab lulus belum besar. Tak? Tetapi nak bagi tahu, ada keadaan tak cukup. Anak yang belajar di Mesir tak cukup. Ustaz ni cerita dia tak cukup duit waktu tu. Dia terpaksa pindah rumah dan cari rumah yang lebih murah sikit. Dia masuk rumah, satu rumah macam flat lah, dia kata bangunan. Dia masuk, lepas tu dia bagi tahulah dia tak cukup duit macam-macam. Dia kata waktu dia bercakap dengan tuan rumah, dia kata, dia jawab Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, disebut. Tetapi bila sebut nama Muhammad, dia marah. Dak Nasrani Yahudi. Mana? Dak Nasrani Yahudi. Sebab tu dalam bab hukum iman, dalam bab kita mengajar iman, kita kena percaya kepada apa? Kepada Rasul-Rasul. Betul tak? Kita kena percaya Rasul-Rasul yang pertama. Yang kedua, percaya kepada semua Rasul. Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya, kepada Nabi Musa dan selepas Nabi Musa alaihi salam, kepada Nabi Isa dan selepas Nabi Isa alaihi salam. Kita baca kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa benda ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu? Cuba cari apa maksud dia. Ada maksud dengan apa? Yahudi dan Nasara. Inilah mereka percaya kepada Allah kan? Tapi kesilapan hak ni percaya kepada Allah, tapi kata pula Allah ni ada anak, ada isteri. Tak? Orang ni percaya kepada Allah, tapi tak percaya kepada Nabi Muhammad. Islam tak? Tak Islam. Maka kita baca hadis ni, kadang-kadang orang syok. Tu duk hadis ni. Sebab tu saya wari cerita tu. Lah sekali dia kata orang Arab ni duduk sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah semua, dia turunlah bawah, dia sembang dengan budak-budak lain, dengan budak-budak Arab lain. Lalu budak-budak Arab kata, molek sikit, dia kata dia baik dalam muamalah, baik sangat, tak apa tak cukup piti, tak apa, duduk dulu, bayar nanti. Cakap Arab lah. Kemudian bila dia turun cakap dengan kawan dia, dia kata, kawan dia bagi tahu,
ni Nasara. Nasara. Sebut Allah, sebut alhamdulillah, Allahu akbar, tapi Nasara tak percaya kepada Nabi Muhammad. Dan kena beriman dan kena terima bahawa sahabat-sahabat Nabi adalah utusan Allah, aturan Allah, utusan Allah, sahabat Nabi. Kenapa Syiah sebahagian yang ekstrim salah, dan ada sebahagian ulama, setengah ulama kata boleh terima lagi. Mungkin tuan-tuan ada yang pegang bahawa Syiah ni tak boleh terima terus. Sebenarnya waktu selepas Sayyidina Osman dibunuh, dia keluar beberapa golongan. Ada duduk di Sayyidina Ali, ada sokong Sayyidina Osman, dan ada jadi duduk tengah. Apa? Kaum panggil apa? Khawarij. Orang anti kerajaan. Dia tak sokong mana-mana. Kan? Sebab dia nak orang Sayyidina Ali ni, Sayyidina Osman nak mengadili kematian Sayyidina Osman. Tapi kan selepas wafatan Sayyidina Osman, Sayyidina Ali naik. Jadi sebelum naik tu ada daripada Muawiyah nak naik juga. Kan? Ini panjanglah cerita tu. Jadi nak bagi tahu ada perpecahan, sehingga kan Syiah menyatakan dia marah kepada sahabat-sahabat lain selain daripada Sayyidina Ali. Kufur tak iman dia? Tetap kufur. Tetap kufur. Sebab apa? Itu adalah sahabat Nabi, dan Nabi sebut sahabat-sahabat ini dijamin syurga. Kan kita tahu kan 10 sahabat Rasulullah dijamin syurga. Tapi ada golongan yang tak terima sahabat Nabi. Jaga-jaga. Jadi bukanlah kita kata hari ni, dulu pun banyak dah kes-kes sehingga kan yang baru beriman kepada Nabi, lalu Nabi wafat. Bila Nabi wafat, dia kata zakat tak kena sebab Nabi wafat dah. Lalu Sayyidina Abu Bakar kita tanya Nabi, yang kita tanya Umar, macam mana ni orang ni tak boleh bayar zakat, dan ada kufur nak zakat. Kufur nak zakat, tak boleh zakat. Lepas Nabi mati, lepas Nabi wafat, lalu Sayyidina Umar kata panggil. Sayyidina Umar senang je kerja je, panggil. Mu nak bayar zakat ataupun mu nak kena gerak kepala? Sayyidina Umar, simple. Itu dakwah Sayyidina Umar. Sayyidina Ali dia disegani tapi dia lembut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali pun lembut dengan Sayyidina Osman. Dia ada cara masing-masing. Okey, hadis ni wajib kita beriman. Kita kena yakin bahawa ini adalah sabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran, kita kena beriman kepada hadis. Apa saya sebut cerita yang panjang ni? Sebab ada golongan yang nak terima Quran saja. Tak payah hadis-hadis ni, tak payah. Muhammad tu manusia juga. Tak, ya tubik buah tu. Kalau kita tambah-tambah, kita tak mengaji pula, kita pakai terimalah. Tengok pakai serban besar pula, duk zikir, duk bawa tasbih pula kan. Lepas tu kita rasa ada aura pula. Follow dia pun, duk ikut dia, doktor, PhD, pengarah-pengarah, orang-orang ada pangkat. Kita kata takkanlah orang-orang ni sesat, mari kita ikut. Ada tak? Ada. Jadi kita kena beriman kepada hadis. Akan dilihat pada akhir zaman 4 perkara. Ni kita baca dah sebenarnya, saya ulang. Pertama, orang yang mengambil riba. Kedua, orang yang melakukan zina. Ketiga, orang yang membenarkan perkataan yang dusta. Hok jadi lawyer ke, peguam ke? Tak. Sebab tu siapa-siapa yang pilih jalan untuk jadi lawyer atau peguam ni, sebenarnya kaki dia sebelah standby duduk dalam neraka. Ni betul ni. Saya sebut secara seimbang lah. Nak tahu lebih dalam, kena panggil ustaz lain pula mengajar. Siapa-siapa. Tapi kalau dia betul, dia amanah dengan amanah yang dia fikir tu, menyebelahi, kalau betul dia usaha untuk memenangkan pihak yang betul, maka
dia akan ada jaminan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jaminan yang diberi kepada dia berjuta-juta, contoh, dia kata hak ni kena menang kau biar salah pun, contoh, hak ni lah akan jadi ahli neraka. Ni tak ada kena mengena dengan isu semasa. Saya sebut ni hukum. Sebab dia ada dalam ni. Kedua, orang yang melakukan zina. Zina pula, macam mana berlaku zina? Mesti dia melakukan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibit-bibit tak kira lagi, dia melakukan zina, betul-betul melakukan. Ketiga, orang yang membenarkan perkataan yang dusta. Nabi sebut ni 1444 tahun yang lalu berlaku hari ni weh. Itulah panggil mukjizat dah. Kita tulis buku 5 tahun lepas, orang baca weh. 5 tahun lepas kita penulis. Ada mana buku kita hari ni? Tak tahu mana dah, kita pun tak ingat duk mana dah. Gua tak apa dak manfaatnya penulisan kita. Tak ada pun orang nak i'rab, orang nak syarah balik. Nak jadikan hasyiah, nak syarah panjang lagi berjilid-jilid, tak ada. Sebab tidak ada apa? Tidak ada manfaat, tidak ada barakah. Dan keempat, orang yang menambah atau mengurangi sukatan dan timbangan. Ni saya sebut dah. Siapa orang bang bulan lalu kan? Bulan lalu dah saya sebut. Siapa orang bang? Saya sebut tentang main bola. Siapa ingat? Ada sukan sekolah kan? Saya buat contoh. Cikgu kata ni anak dara kita berlari tak gerak pun. Tak. Budak kampung kita, budak sekolah tu ada seorang gagah berlari. Berlari pecuk. Masa training, anak dara dak gerak, dia kata, dia panggil budak hok pecuk gagah tadi tu, bukan anak dara dia tu, dia kata, "Mai sini jap. Awak rehat dulu Cikgu wili 50 ya, awak rehat dulu biar anak dara cikgu pergi. Sebab dalam sekolah anak dara cikgu nombor 2, awak nombor 1. Tapi nak pergi lawan sekolah lain ni, anak dara cikgu lagi. Kalau menang ya boleh nama tak? Nampak tak? Bukan jual buah je. Pertimbangan pengadilan dalam bab apa-apa pun. Keempat, orang yang menambahkan atau mengurangi sukatan dan timbangan. Kita jadi pengadil, boleh berlaku. Kita jadi bahagian temu duga. Kita kata orang ni dak panggil aku kampung aku geram lama budak ni. Tak? Betul lah dia masuk tu muka kita tu kata temu duga. Tengok dia masuk. Jawab molek, tanya hak tu boleh jawab, tanya hak ni boleh jawab. Tak? Last sekali dia buat juga tak lulu. Sebab apa? Ada etika tidak patuhi etika yang kita hendak. Contoh. Orang ni apa yang Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman. Siapa-siapa yang jadi ahli penemu duga, kena tanggung ni. Memang orang tak tahu. Orang sebelah kita pun tak tahu, panel lain pun tak tahu. Panel 1 tak tahu, panel 2 tak tahu, panel 3. Dia tak tahu. Kita dengan kita je. Kita buat. Okey, baca. Okey, jawab ni. Okey, ni aja. Tak. Lalu kita rasa tak sedap dengan budak ni, tak puas hati dengan dia ke, tak puas hati dengan toki dia dulu ke. Tak. Kita akan tanggungjawab. Ramai sangat ni. Allahu akbar. Hok jadi pimpinan-pimpinan kampung. Tak. Tanggungjawab ni. Tak kira bila-bila pun. Kalau buat silap, kena taubat kepada Allah, kena minta maaf dengan manusia yang pernah kita buat silap. Anak nak sambung belajar, nak minta zakat ke, nak minta sumbangan ke, nak minta apa panggil pinjaman ke, melalui kita perlu saya apa, kita kata tak boleh, saya tak mampu bantu, kita akan tanggung sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama kita akan tanggung bila? Hari apabila berlakunya sakaratil maut.
duduk sini ni, duduk kat halkum ni, antara hidup dan mati. Waktu tu Allah paparkan segala apa yang kita pernah buat kesalahan di atas muka bumi ni. Kalau kita tak bertaubat kepada Allah dan tak minta maaf dengan manusia yang pernah kita buat, Allah paparkan semua. Sebab tu kita tengok manusia yang mati terbeliak matanya. Terbeliak matanya. Sebab apa? Sebab Allah tunjuk apa yang dia duduk, di mana tempat dia duduk apabila dia balik kepada Allah. Ni ingat, apabila kita buat menambah, budak yang tak lulus pun kita buat tambah ni. Kita buat tambah. Anak dara kita tolong. Tak ada kelayakan. Sebab tu jabatan-jabatan berlaku masalah. Masalah integriti, masalah karisma, masalah tanggungjawab, amanah. Tak selesai masalah ni. Tengok kecil je hadis Nabi ni. Apa yang berlaku hari ni adalah maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan dia, kesan kecil. Kesan besar apa? Boleh meruntuhkan institusi negara, boleh meruntuhkan, merosakkan nama negara. Tak? Allah Subhanahu wa taala, maka apabila zahir terjadi perkara-perkara itu, Nabi kata, zahir dah benda-benda yang aku sebut ni, yang Nabi sebut ni, zahir dah di kalangan kamu, maka Allah Subhanahu wa taala pula menurunkan bala yang amat berat ke atas mereka itu. Allah akan turunkan bala. Waktu tu tak ada dah kita nak elok. Sebab itulah kena cegah. Apabila kita nampak kemungkaran, kena cegah. Sebab kalau mari bala ni, dia bukan bersifat pilih siapa-siapa. Tak pilih siapa-siapa. Ni serai tak? Tidak pilih. Tak. Ialah kekuasaan Allah. Allah boleh buat apa yang Allah nak buat, boleh buat. Tetapi apabila mari bala daripada Allah, tidak ada manusia yang dapat hindari daripada terkena bala tu. Contoh banyak sangat dah. Palu, tak ada orang boleh lari. Saya nak sebut hari ini di Saudi, tanah Arab, Allah beri kepada dia subur tanah, kekayaan bumi Allah bagi, sehingga kan negara-negara Eropah banyak yang berlaku kemarau, kan terbakar sini, kan runtuh sini. Kita tengok negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab ni berlaku tak gegar bumi? Ada tak? Tak ada lagi. Ribut pasir mungkin ribut pasir. Tetapi apa yang berlaku di tempat-tempat lain banyak tak berlaku di Saudi, di tanah Arab. Kita tengok molek. Tetapi apa yang berhadapan, apa yang mereka yang beriman kepada Allah, yang nak kepada keadilan, yang nak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, mereka menanggung apa benda? Konsert besar masuk. Kita sebagai manusia yang duduk situ, kita boleh buat benda? Kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Tak. Boleh jadi pencegoh maksiat, kena tagak senyap tu. Kan hari tu kan ada bekas imam Masjidil Haram ditangkap, dimasukkan dalam penjara 10 tahun ke seumur hidup dah, sebab tegar. Apabila datang bala kepada tempat tersebut, tidak ada manusia yang dapat hindari. Bala apa sekarang ni? Kita tengok dari segi mata kasar kita, zahir mata lendar kita nampak keamanan, kekayaan, hasil bumi, keamanan, banyaklah kita nampak dengan zahir mata kita, kan? Tetapi bala yang kita tak nampak adalah Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dengan Allah. Bala Allah jauhkan kita dengan Allah, bala. Allah tak uji, bala. Bahaya. Mereka yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu bala. Sebab apa? Sebab semakin kita banyak kesenangan, semakin banyak nikmat, semakin jauh dengan Allah,
semakin kita lupa Allah, semakin kita tidak rasa nak berdoa kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang apabila kita diuji, perlu kita rasa satu benda. Kita kena ingat, guru saya pesan, kita kena ingat apabila diuji, Allah Subhanahu Wa Taala yang uji kita. Allah yang uji kita. Yang kedua, Allah uji kita bertujuan Allah nak beri pahala kepada kita. Yang ketiga, Allah nak ampunkan dosa kita. Yang keempat, Allah nak angkat darjat kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan orang yang diuji oleh Allah, dia boleh sembahyang, dia boleh sujud lama kepada Allah. Kita sibuk dengan dunia, tak sempat lama-lama. Betul tak? Kaki nak pergi buka kedai pula, kaki nak pergi jumpa orang ni, kaki nak pergi jumpa orang tu, kaki nak pergi tengok kereta berhias. Tahu? Gurau dah. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan keamanan. Allah tak uji. Tengok orang Palestin, kampung, dia berdoa, dia menangis, dekat dia dengan Allah. Kita keamanan, keselesaan. Lalu kita lupa nikmat bersyukur, lupa untuk bersyukur. Lalu kita tak lama bersujud, tak lama berdoa, tak lama rukuk kepada Allah. Tuan-puan tahu, rukun yang panjang dalam solat adalah rukuk. Rukun yang panjang dalam solat rukuk. Rukuk ni kita nak rukuk lama, boleh. Dalam rukuk ni kita nak rukuk 15 minit, boleh. Tapi gitu takut sembang. Teh kali tengok dah bangun. Naik darah. Tak. Rukuk ah. Bukan rokok, rukuk. Sebab apa? Kalau kita semayang, ada rukun yang panjang bagi makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq, yang solatnya bacaan Fatihahnya lambat. Dengar molek. Advantage, kelebihan malah ni. Makmum yang muafiq, dia akad takbir bersama dengan imam. Tetapi contoh saya buat contoh, rakaat keempat. Rakaat keempat. Ataupun rakaat yang ketiga, contoh. Okey. Rakaat ketiga, dia ni bila waktu berdiri, dia ikut tok imam baca Fatihah, tapi dia lambat habis. Kita dah dengar tok imam baca kan, naik rakaat ketiga, baca senyap, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, sudah rukuk dah. Kita dah habis Fatihah, kita jenis baca lambat, bismillahirrahmanirrahim, nak macam dah reset ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baca seorang je, tapi lambat siap. Sampaikan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang, kita tak selesai lagi. Tak? Mana rukun panjang? Rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Okey, kalau tahiyat terakhir, kalau rakaat terakhir, imam naik duduk tahiyat terakhir, maka kita dah jadi makmum, boleh jadi makmum masbuk. Kita diberi pilihan untuk mufarraqah ataupun kita percepatkan bacaan, kita kejar tu imam, buat apa yang kita perlu buat dalam sembahyang. Ataupun kalau kita duduk baca juga Fatihah, siapa kata imam duduk wisalang dah, tok imam duduk tahiyat dah, baca tahiyat dah, kita terus baca Fatihah juga, lalu sembahyang kita terbatal. Kalau kita makmum apa? Makmum muafiq. Sebab makmum muafiq kena habiskan Fatihah. Kalau makmum masbuk, dia diberi kelonggaran, tak perlu habiskan Fatihah, dia boleh ikut imam. Tambah bahas bab makmum masbuk. Okey, apa kaitan dia ni? Benda kaitan dia, benda kaitan benda kaitan masuk ikut fiqh. Cakap bahawa saya kena ingat benda. Angguk dah ingat benda. Apa benda? Rentetan daripada bab syukur tadi saya sebut, dalam bab solat tadi saya sebut kan. Jadi dalam bab fiqh, dalam bab fiqh
kalau kita semayang tadi kita terlepas dengan kita duduk dalam Fatihah, kita makmum yang makmum yang muafiq, lalu kita perlu habiskan secepat mungkin. Kalau kita tak habiskan, kita perlu ikut imam dan kita kena tambah. Ataupun kita keluar terus daripada imam, iaitu kita niat mufarraqah. Mana ketiga keadaan lah. Yang ketiga tu makmum ni terbatal solat dia. Jadi yang terakhir ni dalam hadis ni sebut Allah Subhanahu wa taala mula menurunkan bala yang amat berat ke atas mereka itu. Kita tengok bala, kita tahu berat dak berat bala ni, tengok rotor masjid baru berat, rotor bangunan baru berat, tanah berlubang baru berat. Sebenarnya jauh dengan Allah berat tu. Jauh dengan Allah berat. Tak ada orang boleh pergi nasihat dia, tak ada, ke hati. Berat dah tu. Gi majlis apa pun dok isah. Berat tu. Kena berhenti dah. Mak tengok kereta dah. Panjang-panjang marah pula lagi. Jadi sama sikit lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, artinya pada hari itu bangkit seluruh manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Maknanya apa? Maknanya tak ada seorang pun yang akan terlepas. Tak ada boleh duduk belakang batu ke, baju kabel ke malaikat ke, tak ada. Semua orang akan dibangkitkan oleh Allah, duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kehadiran kita dalam keadaan Allah suka, ataupun kehadiran kita di hadapan Allah, Allah murka. Allahu akbar. Kita ingatlah anak kita, anak saudara kita, adik-beradik kita, abang kita. Tak ada orang lain sekeliling kita je. Namun demikian, pada hari tersebut orang yang makan riba itu sesungguhnya mereka berdiri dan duduk seperti kelakuan orang gila. Kelakuan orang gila. Dia tengoklah mati seorang kalau aksiden, mati belanggo. Anak hok duk jahat dengan mak ayah dia tu pergi kejar, macam orang gila kita tengok. Tahu tak? Begitulah digambar, bahkan lebih jauh lagi daripada apa yang kita lihat di atas muka bumi ni. Sebab apa? Sebab azab Allah dalam kubur ni, azab Allah dalam neraka ni tak pernah lihat daripada mata kita, tak pernah dengar dengan telinga kita bagaimana orang tepik riuh sakit dalam kubur, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tak pernah terlintas pada hati dan akal kita. Itulah hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.